Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu, Realiti ataupun Retorik. Pembentangan ini bertujuan untuk menilai secara kritikal peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam aspek penggunaan sebenar, cabaran yang dihadapi, serta potensi pengukuhan pada masa hadapan. Untuk memulakan perbincangan, bahasa dan ilmu merupakan dua unsur yang saling berkait dalam pembinaan tamadun manusia. Setiap tamadun besar berkembang melalui bahasa yang mampu menampung wacana falsafah, sains, dan pemikiran yang kritis. Pada masa kini, dunia akademik global banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris sebagai medium utama dalam penerbitan maupun penyelidikan. Dalam konteks ini timbul persoalan sama adakah bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu dalam realiti pendidikan tinggi ataupun hanya sekadar slogan dalam wacana pendidikan. Dari segi konsep, bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang digunakan secara sistematik untuk menyampai dan mengembangkan serta menghasilkan ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu perlu mempunyai ketepatan dalam segi istilah, kejelasan dalam makna serta kemampuan dalam menjelaskan konsep yang abstrak dan kompleks. Dalam pendidikan tinggi, bahasa ilmu ini digunakan dalam kuliah, penulisan akademik, penyelidikan, serta perbincangan ilmiah. Tanpa bahasa yang mantap, proses pembinaan pengetahuan tidak dapat dijalankan secara tersusun dan berkesan. Jika ditinjau dari sudut sejarah pula, bahasa Melayu telah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu di alam bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa ini telah menjadi lingua franca dalam perdagangan dan hubungan diplomatik di Asia Tenggara. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu ini digunakan dalam pentadbiran dan undang-undang seperti yang dapat dilihat melalui manuskrip Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pada zaman perkembangan Islam di Nusantara pula, pelbagai kitab, agama dan karya intelektual ditulis dalam tulisan Jawi, sekaligus memperkukuhkan fungsi bahasa ini sebagai medium ilmu. Selepas kemerdekaan, usaha perkembangan bahasa ini dalam pendidikan tinggi diteruskan melalui pembinaan istilah dan penerbitan ilmiah tempatan. Walau bagaimanapun, realiti penggunaan dalam pendidikan tinggi pada hari ini memperlihatkan situasi yang lebih kompleks. Dalam bidang sains sosial, pendidikan dan kemanusiaan, bahasa Melayu masih digunakan secara meluas dalam pembelajaran dan tugasan akademik. Namun dalam bidang sains dan teknologi serta kejuruteraan, perubatan bahasa Inggeris lebih dominan kerana kebanyakan jurnal dan literatur kini diterbitkan dalam bahasa tersebut. Keadaan ini mewujudkan fenomena dwibahasa dalam universiti di mana pensyarah dan pelajar menggunakan kedua-dua bahasa untuk keperluan bidang serta menjadi sumber rujukan. Apabila dibuat perbandingan mengikut bidang, jelas bahawa dalam sains dan teknologi, pelajar banyak bergantung kepada artikel penyelidikan dalam bahasa Inggeris untuk mendapatkan maklumat terkini. Bagi dalam bidang undang-undang pula, walaupun banyak dokumen dan prosiding tempatan yang menggunakan bahasa Melayu, rujukan kes antarabangsa dan literatur komparatif memerlukan penguasaan dalam bahasa Melayu.
Dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan pula, penggunaan bahasa Melayu lebih menonjol kerana perbincangan berkait rapat dengan konteks budaya dan masyarakat tempatan. Berdasarkan pengalaman peribadi saya sebagai seorang pelajar universiti, pembelajaran sering melibatkan pembacaan sumber dalam bahasa Inggeris serta seterusnya penulisan tugasan dalam bahasa Melayu apabila dibenarkan. Dalam kuliah, pensyara juga kadang-kali beralih dari antara dua bahasa, terutamanya apabila menerangkan istilah teknikal. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai medium analisis dan perbincangan. Namun bagaimanapun, akses kepada literatur global masih banyak bergantung kepada bahasa Inggeris. Cabaran utama dalam memperkukuhkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ialah mendominasikan bahasa Inggeris dalam penerbitan antarabangsa. Hal ini disebabkan sistem penarafan University Global memberi penekanan kepada penerbitan dalam jurnal berindeks yang kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Selain itu, persepsi masyarakat yang mengaitkan penguasaan bahasa Inggeris dengan kebolehpasaran graduan turut mempengaruhi pilihan bahasa dalam pendidikan tinggi. Perkembangan pesat bidang teknologi sains dan juga menuntut pembinaan istilah baharu serta berterusan agar selaras dengan perubahan semasa. Persoalan yang perlu dinilai secara kritikal ialah sama ada peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merupakan satu realiti atau sekadar retorik. Dari sudut amalan di peringkat nasional, bahasa ini memang digunakan dalam pengajaran, penulisan akademik serta penerbitan tempatan. Namun bagaimanapun, dari sudut pengaruh global, penggunaannya masih belum setanding dengan bahasa Inggeris. Hal ini boleh dilihat dalam perbincangan secara hitam putih. Sebaliknya, perlu difahami dengan konteks keseimbangan antara keperluan nasional dan tuntutan global. Bagi memastikan peranannya terus relevan, terdapat beberapa langkah yang boleh dipertimbangkan, seperti meningkatkan kualiti jurnal berbahasa Melayu, mempergiatkan usaha penterjemahan karya ilmiah penting, serta menggalakkan pendekatan dwibahasa yang seimbang dalam bidik kuliah. Dengan strategi yang sistematik dan komitmen berterusan, bahasa Melayu berpotensi untuk terus berkembang sebagai bahasa ilmu yang dinamik. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu mempunyai sejarah panjang dalam medium ilmu dan masih berfungsi dalam pendidikan tinggi pada hari ini. Walaupun berdepan dalam berbagai cabaran globalisasi dan dominasi bahasa Inggris, peranannya tetap signifikan dalam konteks tempatan. Dalam bahasa Melayu ini, masa depan bahasa ini sebagai bahasa ilmu bergantung kepada kesungguhan semua pihak dalam memperkukuhkan penggunaannya secara konsisten dan berkualiti. Sekian, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.